Kami nak bawa anda, ini ada satu bingkisan menerusi Sarah Jam yang akan berkongsi berkenaan kolesterol. Saksikan. Kapsul ini dibawakan khas oleh Sirajul Malaysia. Kolesterol adalah sejenis lemak yang didapati dalam darah. Ianya dihasilkan oleh hati dan ianya boleh didapati daripada makanan seperti daging, keju dan susu. Terdapat banyak fungsi kolesterol dalam tubuh kita, iaitu untuk fungsi otak, fungsi saraf, untuk keanjalan kulit, menghasilkan vitamin D dan juga ada fungsi-fungsi sel yang lain. Kolesterol berpindah melalui aliran darah dalam bentuk kecil dengan berikatan dengan sejenis protein yang dipanggil sebagai lipoprotein. So, terdapat dua jenis lipoprotein, iaitu low density lipoprotein yang dikenali sebagai kolesterol jahat dan high density lipoprotein yang dikenali sebagai kolesterol baik. Kolesterol baik ini fungsi dia adalah untuk mengambil semua lemak dari aliran darah dan organ dan menghantarnya ke hati supaya ianya diolah di situ. Kolesterol baik boleh didapati daripada makanan seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, chia seed, avocado, ikan yang kaya dengan lemak seperti salmon, tuna. So, makanan-makanan ini membantu untuk meningkatkan kolesterol baik. Kolesterol sebenarnya sangat dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular. So, adakah itu benar? Sebenarnya terdapat beberapa jenis makanan yang boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti pengambilan lemak trans yang tinggi seperti goreng-gorengan, makanan ringan, pengambilan makanan yang kaya dengan gula tinggi seperti gula putih dan juga makanan-makanan karbohidrat yang diproses. So, ketiga-tiga makanan ini sebenarnya boleh menyebabkan peningkatan keradangan dalam tubuh. So, itulah yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Terdapat faktor lain yang menyebabkan kolesterol tinggi dalam badan seperti faktor genetik, stres yang berlebihan, hormon tiroid yang kurang dan juga kurangnya senaman. So, bagaimana kita menurunkan tahap kolesterol dalam badan? Pertama, kita harus monitor berat badan kita. Kalau berat badan kita dalam lingkungan normal, ia dapat menurunkan kolesterol. Penurunan sebanyak 3 kg dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam badan kita. Yang kedua adalah dengan bersenam. Senam haruslah dijalankan sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kenapa merokok ni dikaitkan dengan kolesterol? Kerana rokok itu mengandungi sejenis zat kimia yang dipanggil acrolein yang ia menghentikan aktiviti kolesterol baik itu. So, bila kolesterol baik tidak dapat berfungsi secara normal, ia dapat menyebabkan penyumbatan saluran darah sehingga menyebabkan serangan jantung dan penyakit strok. Pengamalan makanan sihat sangatlah disarankan seperti pengambilan makanan yang tinggi dengan serat, makanan yang kaya dengan omega 3, suplemen fish oil digalakkan untuk diambil bagi mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan suatu kenyataan yang menyokong bahawa makanan yang berlemak dan kolesterol bukanlah punca utama penyakit jantung. Kolesterol, kalau ia tidak menyebabkan radang dalam tubuh, ia tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. So, yang penting adalah pengamalan gaya hidup yang sihat dan pemakanan makanan yang sihat di mana ia dapat menurunkan tahap kolesterol dalam tubuh dan menjaga kesihatan kita. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajul Malaysia. Itu dia kapsul yang dibawakan oleh Sirajul Malaysia berkaitan tentang kolesterol. Dari pemahaman asas tentang kolesterol itu boleh sama-sama kita ketahui dan pastikan pemakanan yang sihat untuk menjaga tahap kolesterol dalam tubuh badan anda. Seterusnya